Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai tazkirah kita atau seminar kita, dan judul pertama ialah sejarah. Ahli sufi ini adalah mereka yang sudah mengenal Allah atau sudah makrifat. Kalau belum makrifat, jangan panggil dirinya ahli sufi. Ahli sufi ini mereka sudah bermakrifat, mereka sudah berperingkat ihsan, dan mereka kuat ibadah. Kalau kita tengok di sini bacanya, sudah makrifat, kuat ibadah, berperingkat ihsan, dan sentiasa berusaha dalam zikrullah seperti lilin yang menyala di waktu malam. Ahli sufi sudah ada awal zaman. Mereka boleh dikatakan setiap nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala mengajar umat yang belum beriman mengenal Allah Subhanahu wa taala, makna memakrifatkan umat mereka mengenal Allah Tuhan yang satu dan menyembah Allah Tuhan yang satu. Karena itu Ibnu Abbas mentafsirkan firman, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, bermakna tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk bermakrifat kepadaku. Itu pasal Imam Ghazali berkata wajib mengenal siapa kamu menyembah sebelum menyembahnya, wajib. Dan ikut Syekh Abdul Qadir Jalani, tidak sempurna salat kamu selagi kamu belum mengenali siapa yang kamu sembah. Jadi sangat pentingnya makrifatullah ini. Sehingga Allah di alam azali sudah kenalkan diri dia kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Araftu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Maka kita semua jawab, bala, benar. Maka Allah berfirman, aku mengambil kesaksian daripada kamu supaya kamu tidak mengatakan kamu tidak menyembah aku kerana tidak mengenaliku. Itu dia. Atau mengatakan kamu ikut agama datuk moyang kamu dan kamu tidak boleh dipersalahkan. Tidak. Semua jiwa secara individu sudah dikenalkan oleh Allah kepadanya dalam alam azali. Kita dikeluarkan dari tulang sulbi kita dan dikenalkan sebelum kita lahir. Itu pasal Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam lahir Muslim semuanya. Sudah mengenal Allah SWT. Jadi, siapa yang mengajar tasawuf ataupun ilmu ketuhanan untuk mengenalkan manusia kepada Allah adalah mereka adalah orang yang mengajar orang menjadi ahli sufi. Bila orang yang sudah kenal Allah, makrifat, inilah orang yang dikatakan ahli sufi. Dia kelayakan utama, dia sudah makrifat. Dan kedua, ikutan urutan daripada itu, kuat beribadah. Dan sentiasa dalam zikrullah. Ingat kepada Allah. Dan mereka sudah sampai ke peringkat mereka melihat Allah, Allah melihat mereka dengan mata hati. Bersandarkan ilmu.
mereka sudah dalam peringkat ihsan. Itu pasal Syah Waliullah menyatakan orang yang sudah makrifat bisa beribadah di peringkat ihsan. Jadi ahli sufi ini sudah ada di zaman setiap Nabi, 124,000 Nabi-Nabi dihantar untuk mengenalkan umat mereka kepada Allah Tuhan yang satu dan menyembah Tuhan yang satu. Dan umat-umat mereka daripada tidak beriman, impak dari makrifatnya merubah mereka menjadi umat yang kuat iman. Kuat iman. Pasal Allah ada firman yang banyak yang masuk syurga. Yang pertama-tama, ramai daripada golongan dahulu. Sedikit dari golongan kita yang dahulu masuk syurga. Dan yang dapat kitab di sebelah kanan sama. Mereka sama kita, sama dia punya ramai. Kerana kita tengok umat Nabi Nuh yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam naik ke Batra semasa Bah. Kita tengok umat Nabi Lut lari dari tempatnya, berturun batu dari telaga. Banyaklah kita pengikut-pengikut Nabi-Nabi ini kuat iman mereka. Jadi kita juga tengok mereka yang dimarifatkan Rasulullah SAW. Betul kuat iman sahabat-sahabatnya. Impak dari mengenal Allah. Dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat zaman baginda. Tengok. Ini orang tidak beriman. Rasulullah makrifatkan mereka. Impak dari makrifat itu merubah mereka menjadi umat yang terbaik dalam umat baginda. Jadi di situ kita tengok mustahaknya makrifatullah. Sehingga jumhur ulama lama dan baru menekankan awaluddin makrifatullah. Awal agama mengenal Allah. Jadi di arena antara bangsa dahulu, satu India spiritualis mereka menyatakan kerohanian mereka lah terdahulu. Saya kata tidak mungkin. Pasal apa kalau kita kaji agama Hindu adalah agama cebisan ataupun tinggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita kaji, kita makrifat alam azali lagi. Jadi ahli sufi ini sudah ada dari zaman ke zaman, sehingga Nabi Isa alaihissalam berkata, pengenalan yang Allah beri dalam alam azali itu menjadi cahaya akidah yang diletakkan di dalam diri manusia. Dan setiap manusia akan mencari Allah walaupun ada yang tersilap. Ya, cari. Jadi bila kita kata ahli sufi, kita tak ada hanya hadkan zaman Rasulullah. Tak boleh. Ahli sufi sudah ada sebelum zaman Rasulullah. Dan dalam sejarah Islam, bila kaum Quraisy keluar daripada Makkah untuk berniaga, tu jam Rasulullah pun belum lahir. Turun ahli sufi, tawaf mengelilingi Kaabah.
Dan juga kita lihat juga Rasulullah SAW hijriah ke Madinah, ramai ahli-ahli sufi yang betapa di gunung dan lembah masuk ke Madinah dan memeluk agama Islam di tangan baginda. Mereka ahli sufi, ahli Hanif, percaya Tuhan yang satu, atau mereka adalah umat Nabi SAW, jumpa Rasulullah dan di tangan baginda memeluk agama Islam, dan baginda meletakkan mereka ini dengan sahabat-sahabat yang belum ada tempat tinggal di Madinah dengan yang orang-orang Madinah, maka diletakkan mereka ini dengan ahli sufi di masjid baginda, dan mereka semua dipanggil ahli sufah. Rasulullah sayang pada mereka. Rasulullah bersabda, makan untuk satu cukup untuk dua, dua cukup untuk tiga, dan seterusnya. Berharap mereka dapat dijemput makan bersama. Jadi pertama-tama kalian mesti buka minda kalian dan menerima ahli sufi ini sudah ada zaman sebelum Islam, sebelum Rasulullah SAW. Kita boleh tunjuk lagi bukti. Malaikat pun sudah makrifat, mereka kenal Allah. Iblis pun kenal Allah SWT. Sudah makrifat. Diperintah oleh Allah, sujudlah kamu kepada Adam, wahai malaikat, termasuk iblis. Mereka ingkar, iblis ingkar. Maka dihalau. Kenapa kamu tidak sujud? Kenapa aku mesti sujud kepada barang yang busuk, ke tanah yang busuk, ke tanah? Dia lebih mulia. Dia pun kenal. Dan masa perang Badar, mereka melihat tentera gaib turun. Iblis berkata, kami mengundur diri, kami melihat apa yang kamu tidak lihat, dan kami takut kepada Allah. Berlari. Kenal, apa makrifat? Bukan malaikat. Iblis pun sudah makrifat. Itu pasal Nabi Isa berkata, tak ada Nabi khusus dihantar untuk membimbing si iblis dan sahabat-sahabat iblis dan kuncu-kuncu mereka, kerana mereka sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah makrifat. Tapi lepas tu mereka sudah berontak, tak menerima arahan Allah, maka dihalau daripada syurga. Jadi yang saya nak tekankan bahawasanya ahli sufi sudah ada zaman dahulu. Kalau kita periksa Taurat, periksa Injil, banyak cerita pasal ahli sufi dan kekata sufi di dalam. Sebelum tamat. Dan zaman mereka juga memakai baju binatang yang dipanggil suf. Zaman mereka juga. Jadi buka minda ni. Jangan ingat ahli sufi ni zaman Rasulullah. Sudah ada sebelum itu. Siapa ahli sufi? Sudah makrifat. Mana kenal Allah dan kuat ibadah. Sentiasa zikrullah, ingat Allah, sudah peringkat ihsan. Ini selagi belum ada ini, janganlah panggil diri
ahli sufi. Biarlah jadi ahli syariah. Sudah cukuplah. Atau ahli tarikat. Sudah cukup. Jadi kalau mau jadi ahli sufi, mesti ada. Tak ada, tak boleh. Itu pasal kamu boleh menggelar mereka sebagai orang-orang yang memiliki ilmu makrifat. Ya Abdul Qadir Jalani berkata. Setelah mereka bermakrifat, mereka akan mulai sungguh-sungguh belajar cara-cara ibadah. Mereka memperbaiki diri supaya dapat ibadah lebih baik kepada Allah setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kerjakan ibadah-ibadah sunnah selepas ibadah-ibadah fardu, diambil berat tentang ibadah-ibadah sunnah sehingga Allah mencintai mereka. Jadi mereka bukan saja mengerjakan yang fardu, yang sunnah khusus. Sama sekali mereka buat. Syah Waliullah berkata, seorang yang sudah mencapai makrifatullah dapat beribadah di makam ihsan. Ihsan. Itu kan kita tengok balik. Ahli sufi sudah makrifat, kuat ibadah, sentiasa zikrullah, sudah berperingkat ihsan. Jadi, ihsan itu Rasulullah cakap, seolah-olah mereka melihat Allah dan mereka tahu Allah melihat mereka. Ini insya-Allah kalian akan faham, yang baru-baru, yang dah lama sudah faham. Itu pasal Rasulullah bersabda, mataku tidur, hatiku tidak. Makna dia sentiasa dalam zikrullah. Rasulullah SAW sentiasa. Itu yang Siti Aisyah berkata, radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sentiasa zikrullah, sentiasa zikrullah. Jadi zikrullah itu adalah nadi ahli sufi. Mereka akan sentiasa berusaha untuk menjalankan zikrullah setiap masa, sentiasa berusaha. Mereka tidak dilalaikan oleh hidup seharian, iaitu perniagaan atau jual beli, dari mengingati Allah. Ini ahli sufi yang sudah makrifat. Jadi kita tengok dulu istilah makrifat. Itu pada awal lubin makrifatullah, iaitu awal agama mengenal Allah. Ini adalah ulama lama dan baru menyatakan awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling utama dalam agama. Tapi sayangnya penekanan dakwah sekarang bukan kepada ini. Dan orang melihat pada ahli sufi sebagai satu perkara yang berat, susah nak ikut dan sebagainya. Tidak mengapalah, boleh duduk dalam syariat. Tapi lagi kita tidak kenal Allah, itu yang jadi masalah, kerana Imam Ghazali berkata, wajib bagimu mengenali dahulu siapa yang harus disembah sebelum kau menyembah. Wajib. Yalah, kita kerja, kita tak tahu majikan kita tak kenal. Macam mana kita nak ambil gaji kan? Kita tak kenal. Dan tengok, Syekh Abdul Qadir berkata, manusia tidak akan ibadah secara sempurna sebelum dia makrifat. Cuba kalian yang belum makrifat, tengok ni. Fikirkan tentang kalian yang ibadah. Ini Syekh Abdul Qadir berkata. Dan ibadah kamu tidak sempurna selagi kamu belum bermakrifat. Dan Imam Ghazali berkata, wajib mengenalnya sebelum menyembah. Ya. Dan saya kata, malaikat dan iblis pun sudah mengenal. Kata Allah firman kepada mereka,
Sujudlah kamu kepada Adam. Kan? Lalu mereka sujud melainkan iblis. Kan? Mereka sudah kenal pasal Allah berperintah kepada mereka. Mereka sudah kenal. Kan? Syaitan berkata kepada Allah, berlepas diri. Ini dia. Berkata semasa perang Badar ni, aku berlepas diri dari kaum Quraisy kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Ini yang tergaib Allah turunkan. Sesungguhnya tengoklah, aku takut kepada Allah. Dia dah kenal. Dan Allah sangat berat azab siksanya. Dia dah kenal. Iblis dah kenal. Iblis dah kucu-kucu. Dia kenal. Dan kita lihat, walaupun makrifat, tapi kalau tidak faham benar dengan ilmu ketuhanan, kita boleh jatuh, terkeluar daripada keadaan asal. Tengoklah. Manusia. Pertama, Rasulullah Allah telah kenalkan dia, rohnya kuletakkan dalam satu tempat yang istimewa. 60,000 tahun sebelum aku ciptakan yang lain. Allah ciptakan roh Rasulullah. Belakang tu Rasulullah nak turun. Allah berfirman, tunggu Muhammad, kerana aku menciptakan syurga, dunia pelbagai bentuk ciptaan untuk dia. Untuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah akan turun dengan rahmat ilahi. Aku Allah merupakan satu tempat yang istimewa 60,000 tahun sebelum aku jadi Allah menciptakan Rasulullah 60,000 tahun sebelum diciptakan yang lain. Dan juga Nabi Adam pun kenal. Hai Adam, diamilah kamu dan isteri kamu syurga ini. Kenal Allah. Dan Allah berfirman, jangan dekat pohon ini. Kan? Sudah kenal. Bagi anak-anak Adam, maka itu dia Allah keluarkan dari sulbi mereka. Dan Allah kenalkan, bukankah aku Tuhanmu, alastu bi rabbikum. Jadi kita semua sudah dikenalkan agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan kamu tidak diberi peringatan tentang ini, ya? Atau dikenal, atau diberi kenalan tentang ini. Jadi siapa penyampai makrifatullah ini? Pertama Allah SWT. Kan? Itu yang dia kenalkan dalam alam azali. Dia kenalkan dia. Allah yang memakrifatkan. Pertama-tama yang menyampai ilmu makrifatullah ini adalah Allah SWT dalam alam azali. Tadi saya dah bacakan ayat alastu birabbikum dan tengok ayat seterusnya. Agar kamu tak mengatakan aku mengikut orang-orang tuaku mempersekutukan Tuhan, dengan itu janganlah engkau menghukum kami kan mengikut orang-orang tua kami. Tak boleh, semua sudah dikenalkan secara individu. Tak boleh cari alasan tidak menyembah. Ya? Tapi kita lupa, syaitan menggoda kita lupa, maka Allah turunkan 124,000 nabi-nabi termasuk rasul-rasul untuk membimbing kita mengenal Allah kembali dan menyembahnya. Nabi-nabi pun jadi penyampai itu tadi katakan, maka perlu manusia dibimbing oleh para nabi-nabi Tuhan kerana mereka mempunyai cahaya yang terang untuk membimbing manusia jalan ke syurga, tempat idaman kita melalui ketakwaan dan yang sempurna kepada Tuhan. Seperti orang yang mempunyai kecederaan mata memerlukan bantuan. Jadi nabi-nabi dihantar untuk membantu kita mengenal Allah Tuhan yang satu dan menyembah Tuhan yang satu. 124,000 nabi-nabi termasuk rasul-rasul dihantar membantu kita yang sudah lupa setelah lahir, lupa
akan pengenalan kepada Allah di dalam alam barzakh. Kemudian jika datang kepadamu petunjukku, maka siapa yang mengikuti petunjukku nescaya tidak ada kebimbangan, tidak juga berduka cita. Jadi kita dibimbing oleh nabi-nabi kembali mengenal Allah dan menyembah Tuhan yang satu. Dan Rasulullah SAW adalah nabi yang penghabisan, yang dihantar penghabisan. Selepas Rasulullah tak ada, para sahabat mengikuti. Itu pasal Rasulullah bersabda kepada sahabat, "Dan kau jumpa kaum Yahudi, pujuk mereka beriman kepada Allah. Setelah mereka setuju beriman kepada Allah, makrifatkan mereka." Apabila mereka sudah makrifat, apabila mereka sudah mengenal Allah, apabila mereka telah mengenal ataupun apabila mereka telah makrifat Allah, sudah bermakrifat Allah, mengenal Allah, maka beritahu salat 5 waktu itu wajib. Kenalkan pada Allah dulu. Inilah dakwah yang utama pada setiap Nabi. Dan sekarang turun pada sahabat-sahabat. Bila sahabat-sahabat tak ada, maka turun kepada arif billah. Arif billah ni orang yang mempunyai ilmu ketuhanan, yang boleh mengajar manusia menerusi ilmu ketuhanan, kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat dan afal Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dalam peringkat inilah peringkat terakhir atau puncak kemanusiaan. Mereka punya station di bawah nabi-nabi. Boleh dikatakan mereka ibarat timbalan nabi-nabi dan rasul-rasul, kan? Dan sentiasa dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah penolong Allah dan rasul-rasul. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang Allah yang Allah telah tanamkan iman dalam hati mereka dan menguatkan mereka dalam pertolongan yang datang daripadanya. Mereka lah itu golongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memimpinnya dan menghiasinya dengan pakaian cahaya ilmu Allah. Terbukalah kepadanya hijab yang melindunginya dari rahsia-rahsia Allah yang Maha Agung. Beliau mendengar dan mengingat hanya dari Allah yang Maha Tinggi. Di sini juga kita tengok Syekh Abdul Qadir berkata, mereka ini adalah gedung ilmu Allah. Dan Allah diberi Allah rahsia-rahsia yang tidak diberinya kepada yang lain. Hati mereka akan dilapangkan untuk menerima rahsia-rahsia ini dan ilmu-ilmu yang tinggi. Allah jadikan mereka itu pelaku dan lakuannya, mengajak manusia kepada jalan Allah dan melarang membuat dosa dan maksiat. Mereka lah orang-orang Allah. Mereka mendapat bimbingan yang benar. Mereka boleh memberi pertolongan kepada orang-orang yang benar dan mengesahkan kebenaran orang lain. Itu dia tadi kita kata, dia ibarat timbalan nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi ini arif billah. Ya, setelah nabi-nabi, arif billah yang mempunyai ilmu Allah yang pelik-pelik, dan mereka sentiasa dapat taufik hidayah kepada Allah. Dan mereka lah yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan hak juga menjalankan keadilan. Mereka boleh memberi pertolongan kepada orang-orang yang menuju jalan Allah. Kalau kita nak cari Allah, carilah mereka. Mereka jadi orang-orang yang benar dan mengesahkan kebenaran orang lain. Ini ciri-ciri arif billah. Jadi bila sahabat tak ada, maka tanggungan ini ditanggung oleh arif billah. Jadi selepas sahabat, kita tahu arif billah. Jadi bila sahabat semua dah meninggal dunia, arif billah ni bukan senang nak cari. Dia tak ada advertisement. Kan? Dia
macam Khidir, nak cari macam mana. Nabi Isa pun tak tahu mana Khidir. Tapi Allah tunjukkan bila bawa ikan dalam bakul, bila tempat ikan tu melompat keluar, di situ ada Khidir. Macam nak cari? Susah. Dia tak ada advertisement, tak ada tinggalkan kad. Tarikat dia boleh. Jadi orang selepas Nabi-Nabi ni sahabat-sahabat tak ada, orang carilah orang yang mereka fikir aribillah untuk membimbing mereka. Jadi berlonggok-longgok kepada orang-orang yang mereka anggap aribillah. Di sinilah terjadi timbulnya tarikat. 300 tahun Hijriah selepas Rasulullah tak ada, sahabat tak ada, baru timbul tarikat. Jadi tarikat ini adalah satu sistem yang timbul pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Ini dalam Islam. Terdapat ramai peminat tasawuf duduk berkumpul di toko-toko yang mereka anggap arifillah. Jadi toko-toko ini cubalah macam-macam cara untuk memakrifatkan pengikut mereka. Cubalah macam ada zikir, wirid. Jadi masing-masing try ini. Masing-masing ada sistem wirid tersendiri. Kan? Dan ini yang dipanggil jalan wali-wali. Jalan wali-wali. Maka dari sini buat pertama kali wujudnya tarikat tasawuf dalam Islam. Sebenarnya bukan tarikat tasawuf, tarikat dalam Islam. Tarikat ni dia tidak berilmu. Tarikat adalah sistem zikir. Sistem zikir. Mereka mencari mursyid, mereka baiat janji setia, mereka diberi zikir, lisan, qab dan sir, dan mereka terus dalam zikir atau wirid dan menunggu turunnya ilham yang membuka pintu makrifat. Lalu serta itu mereka diijazahkan dan ditalkinkan oleh guru mereka. Dan di tahun abad keempat tu, akhir abad keempat, maka timbullah pasentren atau institut Hangkah atau pasentren ahli-ahli tarikat ni meribak seluruh dunia sehingga sekarang. Inilah dorang sistem zikir mereka untuk mengatasi 7 makam nafsu. Pertama nafsu amarah, kedua nafsu lawamah, ketiga mulhamah, keempat mutmainah, kelima radiyah, keenam madiyah, sampai ke kamilah. Ini tarikat. Dia tidak berilmu. Sufi, ahli sufi dia berilmu. Jadi itu pasal ahli sufi tak perlu tarikat. Tarikat perlu ahli sufi. Pasal ilmu ketuhanan dengan ahli sufi. Bukan dengan tarikat. Tarikat zikir saja daripada lisan ke qab ke sir. Itu dia. Ahli sufi dia berilmu. Dia memarifatkan manusia dengan ilmu ketuhanan. Tapi tarikat hanya zikir untuk menundukkan 7 makam nafsu dan menunggu ilham terbukanya pintu marifat. Jadi bila dia dah zikir sampai ke sir, dia kena diam dan tunggu ilham turun membuka pintu marifat kepada mereka. Kita tengok. Jadi bila sudah dapat ini ilham seperti satu orang dia zikir dia menulis alif lam lam ha dalam minda dia dan dia perhati hilang dia tulis gitu. Belakang datang ilham mengatakan aku yang awal, aku yang akhir, aku yang akhir, aku yang batin. 3 kali turun dia pun menjerit, aku tahu dia awal dan akhir, aku tahu dia yang batin. Tapi yang zahir ni kayu batu depan aku takkan dia.
datang itu ilham, maknanya terzahir dari dalam keluar, baru dia faham. Faham, terus dia makrifat. Bila dia dah makrifat, baru dah sama standard dengan guru, maka guru pun maka dia disuruh menceraikan dirinya dari gurunya. Dengan lain perkataan, dia sekarang telah setaraf dengan gurunya. Dua-dua dah makrifat. Murid itu pun tercerai dari guru itu dan Allah sahaja menjadikan penjaganya. Allah akan menceraikan dia dari segala makhluk. Dan mereka mengadakan talqin, satu majlis perpisahan untuk murid ini. Jadi kita tengok tasawuf jalan Nabi-Nabi. Arif billah, dia makrifatkan dan ilmu ketuhanan, diajar ilmu ketuhanan, sambil itu ibadah dan zikrullah. Tarikat, jalan wali-wali, mursyid, silsilah, lepas itu mursyid punya kononnya, dia punya guru, nama sampai ke Rasulullah. Itu tapi dalam sejarah Islam tak ada bukti. Bahkan kita kena baiat dengan mursyid tu, diberi zikir sampai zikir sir, diam dan menunggu bukanya ilham. Lepas tu makrifat, lepas tu diijazahkan dan talqin, selamat tinggal. Kita diceraikan oleh guru. Tapi bagi kita dan Nabi tidak begitu. Bila arif billah makrifatkan kamu, dia membimbing kamu dalam ilmu ketuhanan, dia tunjuk apakah ibadah yang mesti dibuat, dia bimbing kamu di situ, dan dia juga tunjuk bagaimana zikrullah sentiasa. Ini tasawuf jalan Nabi-Nabi. Tadi tarikat dia kita tengok, ahli sufi sudah ada sebelum Islam itu ada. Dan lepas tu kita tengok di abad ketiga, keempat Hijriah timbul tarikat. Orang nak mencari ilmu makrifat ni berlungguk-lungguk kepada guru-guru yang mereka anggap arif billah dan tertubuhlah tarikat. Kalau guru je Chisti, Chistiyah. Guru je Naqsabandi, Naqsabandiyah. Macam-macam lah. Ahmad, Ahmadiyah. Ibrahim, Ibrahimiyah. Macam lah. Ruqyah, Ruqyah. Asadiyah. Jadi tarikat dinamakan atas pengasas. Tapi dia adalah sistem zikir. Tasawuf adalah ilmu ketuhanan. Lain, ingat. Tasawuf bukan tarikat. Tarikat bukan tasawuf. Tasawuf tak perlu tarikat. Tarikat perlu tasawuf. Tasawuf itu ilmu. Ilmu ketuhanan. Lepas itu kita tengok sahabat-sahabat dah tak ada, maka datang tabi'in. Di situ kita tahu Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Mereka pada masa itu memberi macam-macam pandangan, fatwa dan sebagainya. Bila mereka wafat, bukan masa mereka dah, setelah mereka wafat, pengikut-pengikut mereka menjadi sangat keras memegang fatwa-fatwa guru-guru mereka. Dan ini terjadilah mazhab banyak, 4 mazhab. Sebenarnya ramai, tapi ditolak hanya pegang 4 mazhab. Itu pun ini 4 mazhab pun tidak, masih ada khilafiyah, masih ada tak boleh sama pandangan, masih ada. Jadi syariah tu Rasulullah pesan, peganglah Quran dan Sunnah, kamu tidak akan sesat. Jadi kita tengok Islam itu masa Rasulullah Al-Quran dan As-Sunnah. Lepas tu kalau dah Rasulullah aku sekiranya tak dapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah aku, ikutlah sunnah khalifahku yang dapat petunjuk. Ini yang kita tahu, ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas. Dan naklah kamu jauhkan diri dari bid'ah, kalau itu menyesatkan.
Dan setelah melantik Muad bin Jabal, Gubernur negeri Yaman, Rasulullah bertanya, kalau kau ada masalah, di mana kau rujuk? Dia kata, pertama aku rujuk pada Al-Quran. Kalau tidak dapat, di mana? Pada sunnah kamu, ya Rasulullah. Kalau tidak, mana nak cari? Saya akan ijtihad. Mana brainstorming. Fikir cara macam mana untuk kita menyelesaikan perkara itu. Jadi kita tengok, mula-mula Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, zaman sahabat, ijma' dan qiyas. Kan? Lepas itu, kerana banyak sangat fatwa, tak dapat jawapan dalam Quran, Sunnah Rasulullah dan Sunnah sahabat atau khalifah, maka banyak fatwa keluar sana sini, maka pada Imam Al-Haramain berkata, berlaku ijma' di kalangan muhaqqiqin bahawa tidak dibolehkan mengikut pendapat para sahabat. Mana-mana lagi fatwa-fatwa sahabat tak boleh diikut, wajib mengikut pendapat-pendapat para imam mazhab. Maka Ibnu Salah membuat dakwaan pula atas wajibnya taklid kepada imam yang empat tu, Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Dan semenjak itu kita jadi mukallid. Mukallid. Jadi tengok ni, Islam mula-mula Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sahabat, ijma' dan qiyas. Lepas tu tabi'in, bila tabi'in tu, tabi'in Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, mereka tak ada, jadi taklid. Mana apa juga fatwa, kitab-kitab ditulis oleh tabi'in ni, diikuti dengan secara keras menjadi mazhab. Tidak boleh lari. Oh, ini Syafi'i, ini kitab Syafi'i, ini kitab Hambali, ini mereka berpegang pada kitab-kitab, tidak berbalik pada asal Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Mereka kita dengar imam kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab Syafi'i, kitab Nawawi, kitab semua kitab. Jadi terjadi je mazhab, 4 mazhab yang keras pegang Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Tapi Maliki adalah satu mazhab yang mana ada Wahabi atau Salafi, mereka tidak terima taklid. Mereka tidak terima taklid. Mereka tidak terima kitab-kitab ahli ulama. Mereka terima. Maka di situ ditutup oranglah pintu ijtihad semenjak itu. Mana ditetapkan yang 4 mazhab saja, tak boleh ikut yang lain, maka tertutuplah pintu brainstorming atau ijtihad. Maka semua yang mengikut agama, paksa mengikut kitab-kitab dari 4 mazhab ini, maka mereka menjadi mukallid, pengikut mazhab ini. Mulai dari saat itu umat Islam mencuaikan Al-Quran dan As-Sunnah dan hanya berpandukan kitab-kitab 4 mazhab yang telah disyurkan. Jadi kita dengar banyak syarahan syariah, kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu, ini pendapat ulama, ini pendapat ulama itu. Ini jadi masalah. Dengan ini timbullah generasi taklid dan banyak khilafiyah tentang air, macam-macam pandangan, tentang najis, macam-macam pandangan. Sama sendiri tak boleh agree. Dan kita tahu dulu orang kamu pergi haj dari Syafi'i, kena pakai Hambali atau Hanafi bila membuat umrah. Boleh tukar. Pasal mereka tidak sentuh wanita, tidak batal, tukar dan sebagainya. Jadi masalah taklid dan salat tarawih. Bila sampai witir dalam masjid, kita ada 2 imam, depan Syafi'i, belakang golongan belakang Hanafi dengan imam mereka. Di satu masjid ada 2 imam. Masalah juga. Dengan ini timbullah generasi taklid sehingga hari ini.
Taklid adalah perbuatan menerima atau mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya daripada Al-Quran atau Sunnah. Jadi hari ini kesemuanya sama ada yang melaungkan kehapusan taklid ataupun yang mengaku dirinya sebagai bukan mukallid adalah sebenarnya mereka semua mukallid. Jadi ini yang secara sejarah kita nak menekankan ahli sufi itu sudah ada zaman sebelum Islam, sudah ada. Setiap Nabi mengajar tasawuf, iaitu mengenal Allah SWT, memakrifatkan umat-umat mereka. Sudah ada. Bila Rasulullah wafat, penghabisan Rasulullah sudah wafat, sahabat-sahabat wafat, maka orang cari arif billah yang dianggap arif billah, dan ni arif billah yang kononnya arif billah, mereka membuat cara-cara untuk membantu yang mengikut mereka. Jadi timbul zikir-zikir, wirid-wirid, dan timbullah tarikat, cara wirid-wirid nak mengatasi 7 makam nafsu. Jadi timbullah tarikat Chistiyah, Naqsabandiyah dan sebagainya. Dan dalam masa itu juga syariah. Bila tabi'in, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi meninggal dunia, pendapat mereka, fatwa-fatwa mereka diikut dengan keras oleh pengikut mereka. Maka timbullah syariah yang bermazhab. Sehingga pernah berlaku peperangan di antara mazhab hingga membunuh dalam sejarah. Dan sekarang walaupun tidak ada bunuh-membunuh, tetap ada khilafiyah. Dan kalau kita pergi umrah, kita selalu tengok ini mazhab Hanafi. Kalau kita minum pegang tangan kiri, mereka akan marah. Bila kita minum berdiri, mereka akan marah. Dan saya punya sahabat satu berkata, tak ada janggut di India tak boleh jadi imam. Wah, keras. Jadi dia tengok ini yang dikatakan taklid syariah. Jadi nak difahamkan bahawa kita ahli sufi bukan tarikat. Kita ahli sufi bukan ahli syariah. Walaupun kita ikut syariah, tapi kita bukan ahli syariah. Nanti kita akan terangkan dari segi ibadah. Makna kita ikut syariah, tapi kita tidak ikut mazhab-mazhab mereka. Kita bebas. Tapi kalau kita tengok ini mazhab Maliki, kita ada Wahabi, Salafi. Mereka mengatakan mazhab-mazhab lain semua tu, Syafi'i, Hanafi, Hambali, semua tu sesat. Dan mereka bunuh semasa mereka kuat sebagai ISIS, teroris ISIS di Middle East, Timur Tengah. Mana penganut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, mereka bunuh. Mereka berkata kamu sesat. Pasal kita menjadi mukallid, ikut kitab-kitab ulama-ulama. Bagi mereka ini adalah satu baru. Ini adalah satu perkara baru, bid'ah. Pasal Rasulullah bersabda, pegang Al-Quran, as-sunnah sahabat khalifah yang dapat tunjuk, kita pegang kepada ulama-ulama, maka dikatakan kita sesat dan dibunuh. Jadi sampai sekarang ini ada masalah di antara mazhab ini Maliki, Wahabi, Salafi ini dengan mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Pasti belum boleh aman. Mereka tak boleh terima talqin, tahlil dan sebagainya. Jadi ada masalah di syariah. Tapi itu
ahli sufi itu dia punya pasal lah. Dia tak masuk campur. Kita ahli sufi, kita lebih kepada pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada nak masuk campur. Dan kita bukan tarikat. Itu mesti ingat, kita bukan tarikat. Kita sudah ada sebelum zaman sebelum Islam, pra-Islam sudah ada. Dan kita tidak terikat pada satu mazhab. Jadi kita berhenti di sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi syarahan kedua. Balik kepada koordinator Bayu. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sahabat semuanya, tadi sudah kita simak bagian yang pertama. Kita akan berehat 15 menit Ustaz.